السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Surah Allahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran pada juzuk yang ketiga pada ayat yang ke-18. Mafhumnya, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Allahul Azim. Yang saya hormati tuan-tuan seluruh di jawatan kuasa Surah An-Nur, Abang Zul, seterusnya ayahanda bonda muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan segala doa, hajat kita, impian kita dimakbulkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Bibarakatin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, taufik, hidayah, inayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama lagi berkumpul pada malam hari ini, yang mana kelebihan ataupun kemuliaan majlis ilmu itu sangat banyak. Antaranya disebutkan dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan orang yang berilmu juga Allah Ta'ala nyatakan sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi pada surah Ali Imran ayat 18. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggikan
darjat orang-orang yang berilmu dalam kalangan kamu dengan beberapa darajat, yakni berbanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena itu kita bersyukur, keberuntungan yang besarlah bagi orang yang Allah Ta'ala dorongkan untuk dia belajar ataupun menuntut ilmu. Jadi insyaAllah pada malam hari ini kita sambung nasihat daripada Imam Ibn Al-Wardi Al-Khindi rahimahullah. Apa kata Imam Ibn Al-Wardi ataupun Imam Ibn Al-Wardi Al-Khindi rahimahullah di dalam nasihatnya, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Pada bulan sebelum ini banyak kali dah tu kanser kan. Saya baru lega demam, kena pula. Saya dah 9 hari. Minggu lepas pun saya banyak juga kuliah kanser. Atuk saya belah ayah saya meninggal pula. Dulu belah mak saya. Kan ingat saya cerita dulu kan, imam tu ni belah ayah saya pula, umur 96. Tu pun daftar lambat tu IC. Sebab umur 16 tahun baru nak daftar IC. Itu kata orang kampung beritahu lah. Dia kata kalau daftar lambat, lagi tak ingat bila lahir. Bila lagi tak ingat tu berkemungkinan mungkin umurnya 104 tahun, 105 tahun mungkin. Tengok dari sudut fizikal dia. Tapi masih kuat. Sehinggalah saat Allah Ta'ala ambil nyawa beliau, cerita sikit lah ibu sekalian, masih lagi pergi kebun, masih bagi ayam itik makan, elok lagi, Alhamdulillah. Maknanya masih sihat, dan ingatannya pun masih kuat. Cuma pendengarannya kurang sikit. Sebab bila diagnose dekat hospital ada tumor sikit kat otak, sehingga menyebabkan pendengaran belah kanan tu kurang sikit. Tu pun kami tahu lambat. Sebab dia jatuh dekat dusun tu baru tahu. Bila bawa tu luka kat kepala, terlanggar ada macam, adalah kot terlanggar dinding ke pokok dekat dusun tu, menyebabkan luka kepalanya. Pergi scan, diagnose, ada tumor. Baru tahu yang menyebabkan dia tak dengar tu. Dan ada orang tanya apa tips ataupun petua atuk saya ni umur panjang dan masih kuat, sihat, ingatannya pun masih jelas. Saya jawab mudah aja, ada 3. Ni petua lah, dan saya pun nak share pengalaman sebab saya pun cucu kan. Baik, yang pertama, beliau sangat melazimi Al-Quran. Sahabat bersahabat dengan Al-Quran, itu yang pertama. Yang ni semua ulama kita pun dah cerita berbuih mulut lah. Hadis Nabi, kelebihan dalam Quran yang disebut tentang Quran ni, syafaatul Quran ni, dunia Allah Ta'ala bagi dah ingatan kuat. Baik. Sampailah saya balik 2 hari sebelum dia meninggal. Saya sempat baliklah, rezeki saya dari Selangor saya balik. Saya sempat jumpa dan saya sempat, masa tu dia dah koma, terbaring di rumah, hanya dibantu oleh alat bantuan pernafasan. Kita sewa lah dekat hospital. Dan waktu saya balik tu dia dah pejam mata, dia hanya baring lah. Tapi bila saya baca Yasin, saya baca dah zikir-zikir sikit, wirid sikit. Antara wirid yang saya baca, ada orang tanya, dia kata, Syekh, kami duk baca macam-macam, dia buat tak tahu. Enter balik dia buka mata. So saya amal, lepas saya baca Yasin, saya wirid, saya doa, saya amalkan tu zikir aurat dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya baca banyak-banyak. Saya tumpang keberkatan Syekh Ahmad Sa'id Al-Linggi. Saya sebut doa. Saya tumpang, saya kata, dengan keberkatan dan kemuliaan Syekh Ahmad Sa'id dan juga seluruh para ulama dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, saya tumpang barokah mereka. Mudahkan urusan atuk saya. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, bila saya baca Yasin tu, dia buka mata. Dia angkat tangan. Tuan angkat tangan. Ada gambar, saya ambil video dengan gambar. Tuan-tuan, tu nak kata keberkatan zikir tu. Baik. Yang pertama, beliau seorang yang sangat akrab dengan Al-Quran. Cucu-cucu beliau, anak-anak beliau, banyak dia yang ajar Quran. Arwah yang ajar. Kemudian yang kedua, beliau sangat suka bersedekah. Sedekah ni, dia bukan dengan duit je, ibu-ibu sekalian. Orang kampung, biasalah kan, saya pun orang kampung juga. Kan, kita semua orang kampung, asal dari kampung. Nama je Pasar 3A. Dulu asal kampung juga ni kan. Bandar tu kan. Kek Bandar, kau duduk mana? Kek Bandar kan. Bandar mana? Bandar Soroman Selatan kan. Donga yang macam bandar kan. Tapi gelak kuat aja. Kan, saya pun boleh cakap Negeri Sembilan juga kan. Jadi kita semua asal di kampung, dan saya perasan bila beliau
kekurangan dari ialah warga emas ni mana ada duit sangat, yang banyak tanah kan. Aset macam itulah. Jadi beliau sampailah ketika hujung usia beliau ni tak pernah berhenti bersedekah. Tu hasil kebun tu, pisang, petai, buah kelapa, rebung, semua dia letak dekat parking para depan rumah. Tuan-tuan. Jadi bila ada orang datang singgah ke mai jumpa abang saya ke saudara mara, dibagi percuma aja. Orang kampung datang ambil je. Buah mangga harum manis tak boleh bagi free lah, mahal. Yang tu pak cik saya punya kebun kan. Tapi buah-buah lain dia bagi, pisang terutamanya. Bila dia letak tu, kadang-kadang kelapa tu dia dah siap kupas dah, kelapa tua tu. Bubuh dalam bakul. Tanya tu nak jual ke tu ya? Dia buat tak tahu, dia senyap. Tengok petang tu dah tak ada lah kelapa yang dikupas. Rupanya dia sedekah. Tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Kan kelapa mahal kan? Tu sedekah. Kadang-kadang kita tak ada duit sangat, ibu-ibu sekalian. Sedekahlah apa sahaja cara, yang penting sedekah. Paling tidak ustaz, senyumlah, senyum. Senyum tu sedekah. Tu yang setiap hari Jumaat dalam tabung lalu depan kita kan. Sebelum khatib baca khutbah, senyum panjang kan. Apa hal senyum ni pakcik? Sedekah setiap hari Jumaat. Nak bagi duit tak pun nak ada, dia kata. Baik. Tu yang kedua. Yang ketiga, beliau sangat menjaga waktu solat. Itu nombor 3. Sehingga ketika mana jatuh sakit pun, abang saya jadi saksi sebab abang saya rumah depan. Dia kata bila dengar je azan dia akan bersegera bangun. Dia dah nak pergi ambil wudu. Kadang-kadang hari tu dekat hospital pun sama, wire dekat tangan pun dia nak bangun juga ambil wudu. Nurse kata jangan. Pakcik jangan. Dia nak bangun ambil wudu, dia nak sembahyang. Tu sangat alert dengan waktu sembahyang. Saya pun rasa cemburu dengan dia. Dan satu benda, yang nombor 4 lah, saya boleh kira nombor 4. Yang ni, saya tak tahu apa kelebihan, tapi yang nombor 4 ni saya selalu perasan. Walaupun toilet sekarang dah moden kan, rumah dia pun dah dibuat, anak-anak cucu semua dah buat cantik. Tapi dia pesan, jangan buang perigi kat rumah dia. Dan air perigi tu tetap penuh, tetap ada. Dan saya perasan, setiap kali dia mandi, saya selalu balik kampung, saya perasan setiap kali dia mandi ke, dia basuh ikan apa, dia guna air perigi. Dia tak guna air singki. Dia mandi dan berwuduk pun guna air perigi. Tuan-tuan. Ada tak orang kat sini tahu apa kelebihan guna air perigi? Tuan-tuan, saya pernah terbaca dalam satu manaqib, iaitu manaqib Tok Janggut, iaitu amalan ampuh. Kalau nak amal, terutamanya amalan-amalan orang dulu-dulu, mereka pesan kalau nak berwuduk untuk beramal dengan amalan-amalan ni, kena guna air yang disebutkan dari 7 sumber. Salah satunya ialah perigi ataupun air kolah. Barulah mujarab ilmu tu. Saya pernah terbaca tu, tapi saya tak pastilah. Mungkin sebab sejuk kot, seronok guna air perigi tu kan. Tapi saya perasan itu. Mungkin sebab itulah dia, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, dia punya badan ni dia segar lain macam sikit. Sihat lah. Saya tak kata dah orang guna air pipe tak sihat. Saya pun guna air pipe juga. Tapi nak sebut, kalau ada perigi di rumah kita atau di kampung kita, jangan timbus. Simpanlah tuan-tuan, ibu sekalian. Simpan. Di surau ada kolah. Lepas ni boleh buat apa saja. Sebab kolah ni, saya ingat guru saya pernah sebut, dia ada kelebihan yang tersendiri, air kolah. Dan sebab tu kalau ada orang yang ada sakit, terutamanya ain dan juga masalah gangguan sihir dan sebagainya, dirawat salah satu kaedah menggunakan air daripada perigi 7 surau ataupun masjid yang berbeza. Tu antara amalan lah guru saya pernah pesan. Jadi baik. Tu. Cukup lah. 4 benda tu kan. Sebagai mukadimah. Saya balik kampung. Jadi saya ala kulli hal, saya mohon maaf sebab banyak kali tak dapat hadir. Dan insya-Allah ke depan kita doalah mudah-mudahan kita istiqamah untuk kita menuntut ilmu insya-Allah. Dan saya pun doalah minta ibu sekalian doa Allah Taala bagi kesihatan yang baik. Jauh ni saya nak balik ke Rawang, Selangor. 2 marhalah lebih tu. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala kulli hal, pada siri yang lalu kita telah selesai berkenaan dengan mengingati kematian. Kita dah selesai membicarakan tentang mengingati kematian dan jangan kita menjadi orang yang sombong. Baik. Seterusnya pada malam hari ini kita tengok sedikit berkenaan dengan pesanan beliau, carilah ilmu dan janganlah engkau menjadi orang yang malas, dia kata. Carilah ilmu dan jangan jadi orang yang malas.
Bila sebut menuntut ilmu ni, kita kena faham dulu. Bila sebut saja belajar atau menuntut ilmu, dia ada adab-adab dia. Dia ada syarat-syarat dia. Barulah nama menuntut ilmu. Siapa yang sebut ni? Antaranya dalam kitab Ta'lim Muta'alim Imam Zanuji rahimahullah. Imam Az-Zanuji rahimahullah dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim ni biasa di pondok-pondok pengajian, madrasah dan pesantren, terutama di Indonesia, mereka akan belajar. Mereka akan belajar kitab, salah satunya ialah adab-adab penuntut ilmu ni lah, Ta'lim Muta'alim ni. Jadi bila belajar kitab ni, barulah kita tahu ada benda yang kata orang kampung Dan lah, what do's and don't. Kan, apa yang kita boleh buat, apa yang kita perlu jauhi dalam kita menuntut ilmu. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan begitu juga disebut di dalam diwan ataupun syair Imam Syafi'i rahimahullah. Syair yang tebal itu disebutkan juga adab-adab penuntut ilmu. Baik, antaranya yang pertama, mesti ada guru. Itu yang pertama. Wajib ada guru. Kalau tak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Na'udzubillah min zalik. Belajar, akhirnya tenggelam dalam kesesatan. Sebab tu kena berhati-hati. Dan sebaiknya gurunya itu adalah guru yang bersanad, yang memiliki sanad yang sahih. Bersambung, aku mendengar daripada guruku, dan guruku mendengar daripada gurunya, sekian-sekian sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam majlis-majlis periwayatan hadis musalsal terutamanya, jangan lepaskan peluang. Kalau ada, biasanya masjid negeri buat, masjid kat Senayan pun buat, biasanya pengijazahan hadis musalsal. Tu bersanad tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi berjalan, cara Nabi memakai imamah dan sebagainya, semua diajarkan dan diijazahkan, dan last sekali dia akan ijazahkan kepada kita ajaz hukum. Kita pun sebut qabil tu ijazah. Kemudian dia akan dibagi sijil pada kita. Dan dalam tu adalah nama orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Bermulalah daripada guru kita sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nama dia sanad. Itu dah baik. Sebab tu di Nusantara ni kita sangat menjaga sanad dalam agama. Sebab sanad ni dia sebahagian daripada agama, kata ulama. Sebab kalau orang tidak ada sanad, maka orang boleh berbicara apa sahaja yang disukai. Itu kalam ulama tu. Jadi sebab itu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mesti yang pertama berguru. Baik, kitab ini pun saya khatam daripada guru saya, iaitu Al-Fadhil Syekh Yusri. Bukan Yusri Nuri ni, ini pun Yusri juga, alim tu. Yusri Al-Qadahi, iaitu murid kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Tuan Guru Haji Awang Lanai. Baik, tu masyhur tu nama dia tu. Pondok Tunggu Haji Awang Lanai. Tu, baik. Antara lain guru saya Ustaz Adnan. Kemudian di Pondok Gajah Mati, ramailah ulama-ulama di sana. Pak Cuhim tu Pondok Gajah Mati, tu ulama besar. Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullah, pengarang kitab Penawar Bagi Hati pun antara yang belajar di situ. Sebelum pergi ke Mekah. Baik. Tu. Dan ilmu mereka kebanyakannya bersambung sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir ke semua mereka. Baik. Dan itu yang pertama, wajib ada guru. Yang kedua, wajib ada murid. Kalau guru saja tak ada murid, itu bukan belajar nama dia. Kita ada Aziz, Sudin, Ramli, Pak Abu kan, tu cerita tu. Ingat tak cerita tu? Dia tak sebut pelajar kan, dia sebut murid. Murid-murid, hari ni kita belajar huruf satu demi satu kan. Cikgu dia nama Cikgu Ros. Betul tak? Sebelum masuk sekolah, Aziz berdiri dengan kawan-kawan dia depan pintu pagar. Ramli tanya, Sudin, ni sekolah ke apa ni? Apa kau sekolah ni? Sarkis dia kata. Betul tak? Ni orang makan sini, tidur sini. Tu Sudin tu mana-mandai mereka tak? Tu dah baik. Tu hak gelak tu dia tengok lah tu. Yang duk serius tu tak tengok lah tu. Tu cerita apa Ustaz tu cerita ni? Ke saya seorang je tengok. Tu sebab tu Allah yarham Tan Sri Ramli, salah seorang seniman yang dia buat filem dengan ilmu. Guru dia juga adalah seorang ulama. Ulama Aceh yang besar, dan dia pun orang Aceh. Engku Nyak Putih nama dia.
Saya pernah jumpa satu orang yang pernah menceritakan tentang sanad ilmu dan juga keluarga Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Beliau memang seorang yang mahir ataupun menguasai ilmu dengan baik. Cuma dia kecenderungan ke arah filem lah, ke arah hiburan begitu. Tapi tetap memberi dakwah kepada kita walaupun secara tidak langsung. Jadi kebaikan beliau banyaklah. Jadi sebab tu dia letak perkataan murid, iaitu orang yang berkehendak, orang yang berhajat. Sebab tu perkataan murid adalah perkataan yang paling sesuai menggambarkan ataupun diletakkan kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab apa murid? Sebab dia berhajat kepada ilmu. Sebab tu nama dia murid. Sebab tu P. Ramlee walaupun orang yang belajar tu sekolah buta huruf tua, tetap dipanggil murid. Walaupun belajar kepada gurunya yang lebih muda. Betul tak? Cikgu Ros tu lagi muda. Tu yang sebelum nyanyi lagu tu, hak suruh jahit seluar tu. Tengok. Muslimat je tengok, muslimin tak tengok. Ni semua orang soleh semua. Kan cerita tu. Tapi nak sebut apa? Dia gunakan perkataan murid. Sebab itu Imam Al-Haddad rahimahullah karang satu kitab. Ini saya nak bagi kaitan ni, bagi nampak kaitan. Risalah Adab Suluk Al-Murid. Rukun adab bagi orang yang nak berjalan, nak menuju Allah. Ataupun orang yang berhajat kepada Allah. Adab Suluk Al-Murid. Murid ni orang yang berhajat kepada Allah. Orang yang nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita murid ilal ilmi ataupun kepada ilmu, maka kita mesti dengan berguru. Baik. Mana ada doktor bedah lahir-lahir terus pandai bedah. Kan? Dia mesti melalui proses belajar, learning proses dipanggil. Baik. Sama juga dengan ilmu agama. Dia ada proses dia. Jadi yang pertama ada guru, yang kedua ada murid. Sebab tu beza antara mursyid, murabbi, muaddib dan juga banyak lagi yang lain-lain. Kalau mursyid dia macam ni. Kalau muaddib dia macam ni. Kalau muallim dia macam ni. Baik. Kalau muallim dia lain sikit. Dia penjelasan yang berbeza. Baik. Jadi sebab itu seorang guru yang baik dia bukan sahaja mengajarkan ilmu tetapi menurunkan akhlak-akhlak yang mulia. Mengajarkan adab. Sebab apa? Sebelum ilmu mesti adab dulu. Baik. Yang ketiga ialah kitab. Ini kata Imam Syafi'i. Yang ketiga dengan kitab. Kitab ada kat saya lah, tak apalah. Kitab ada kat saya. Ini maksudnya kita belajar ada kitab. Baik. Bukan Google. Google kira kitab ke Ustaz? Google, kalau tengoklah, kalau yang dia sumber je daripada kitab, kadang dah banyak, dia ada PDF dan sebagainya, bolehlah. Cuma tak menepati sunnah. Bila sebut tak menepati sunnah tu sensitif pula. Ustaz buat ni tak menepati sunnah. Kita dengar pun ketawa juga kan. Maknanya tak boleh, bukan tak boleh, tapi tak sesuai dengan apa yang Nabi buat. Dia kata. Macam tu kan, bunyi sedap sikit lah. Baik. Contoh kita semayang. Kita rokok, tak sempurna. Maknanya tak betul-betul itu dia panggil tak menepati sunnah. Maknanya tak seperti yang Nabi buat maksudnya. Kalau Nabi rokok, macam mana sifat rokoknya Nabi? Memang betul-betul, kalau letak barang tu tak jatuh. Itu maksud rokok. Seperti Rasul SAW. Baik. Ataupun jadi macam-macam lah. Kan orang tanya kalau benda-benda yang tak menepati sunnah ni banyak. Cuma tak menepati tu kena bagi penjelasan lah. Jangan biarkan masyarakat ni jadi pening. Dia duduk cerita ni tak menepati, ni tak menepati apa, yang ni Nabi tak buat, yang tu Nabi tak buat. Habis tu yang Nabi buat yang mana? Dia tak cerita pula. Ataupun dia sebut benda-benda yang tak penting misalnya. Ataupun semua dia nak salahkan, tak boleh. Kerana tidak semua benda yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak boleh. Tidak semua benda baharu yang tak ada, tidak dilakukan oleh Nabi itu haram. Sebab tu dalam bab pembahagian ataupun penjelasan tentang bid'ah ni dia luas. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i membahagikan bid'ah ni kepada bid'ah hasanah dan juga bid'ah dhalalah. Kena belajar lagi tu. Baik. Apa contoh perbuatan yang Nabi tak buat tetapi orang lain buat ataupun sahabat buat? Antaranya solat sunat wudu. Kan selepas wudu semayang sunat. Siapa yang buat tu? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.
Sehingga Nabi mengakui amalan itu. Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar tapak kasut kamu dalam syurga. Aku didengarkan di dalam syurga ni tapak kasut kamu. Apa amalan menyebabkan kamu ni Allah Ta'ala bagi rezeki ataupun bagi kelebihan kamu boleh masuk syurga? Apa amalan kamu? Lalu jawab Bilal, saya wahai Rasulullah sentiasa memelihara ataupun dalam keadaan berwudu. Dan saya akan setiap kali berwudu saya akan mengerjakan solat 2 rakaat. Tu hebat Sayyidina Bilal. Dan Nabi tak marah Sayyidina Bilal. Nabi tak kata, saya pun tak buat, kenapa kamu buat? Nabi tak kata pun. Kan? Ataupun kita tengok lagi doa iftitah yang kita baca kan. Asalnya adalah dari sahabat yang baca. Bila habis semayang, Nabi bertanya, Nabi pusing belakang, siapa yang membaca akan tadi doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira sampai habis itu, siapa yang baca? Tak ada orang pun mengaku. Semua takut sebab ingat Nabi nak marah. Kan? Akhirnya Nabi SAW tanya lagi, kali ketiga barulah ada sahabat yang angkat tangan mengaku, saya yang baca wahai Rasulullah. Nabi SAW menyatakan, memberi pujian, sanjungan kepada dia. Kerana apa? Telah terbuka pintu langit, terus turunnya malaikat. Sebab apa? Sebab dia membaca doa iftitah tadi. Sedangkan Nabi tak baca, dia yang baca. Sahabat tadi sudah ingat nama dia. Sama juga dengan azan. Ketika mana diberikan pandangan yang pelbagai oleh sahabat dalam mesyuarat bersama dengan Rasulullah, yang ni bagi pandangan sebelum nak buat azan tu. Kita nak bagi macam mana nak panggil orang Islam datang semayang ni. Ada yang bagi cadangan untuk buat bunyi loceng kan, macam orang Rom buat tu, macam Nasrani tu. Ada yang bagi cadangan untuk naik di tempat yang tinggi ataupun disebut melaungkan azan. Melakukan azan tu dapat mimpi kepada seorang sahabat Nabi SAW. Baik. Jadi banyaklah perkara-perkara yang walaupun man amila amalin, kata Nabi SAW, barang siapa yang beramal dengan suatu amal laisa alaihi amruna fahuwa raddu, yang bukan daripada kami, yang kami tak buat, tak ada asal daripada kami, fahuwa raddu, maka ianya tertolak. Kata Nabi SAW, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa fi riwayat li Muslim, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Sebab tu kita kena minta guru kita bahaskan hadis tersebut. Ada fawaid daripada hadis ni, jelaskan kepada kita apa makna yang Nabi SAW cuba sampaikan. Dan kita tak boleh faham secara literal. Baik, habis. Hadis perlu guru, murid. Yang ketiga kita. Dan yang keempat, tempoh yang panjang, kata Imam Syafi'i. Masa yang panjang. Belajar ni dia take time. Dan mesti panjang tempohnya. Barulah ilmu tu sahih. Baik. Kalau pendek tak boleh? Boleh juga. Tapi dia lebih, orang kata apa, mujarab. Lebih orang kata apa, barakah tu. Sebab nak dapat ilmu yang betul-betul kita kata tulen tu, dia memerlukan tempoh yang panjang. Kemudian ada tambahan-tambahan lain, perlu kepada pengorbanan, sedikit tidur, sedikit makan. Banyaklah tambahan-tambahan yang lain oleh Imam Syafi'i dan juga sahabat yang lain. Baik. Jadi kata Imam Ibn Wardi rahimahullah, wahai anakku yang tercinta, dengarlah nasihat dan kata-kata hikmah yang telah dipetik dari sebaik-baik agama, yakni Islam. Tuntutlah ilmu, utlubil ilm. Tuntutlah ilmu wala taksal fama, dan janganlah engkau menjadi orang yang taksal fama, orang yang malah. Kata orang Kedah kata jangan penyegan. Jangan jadi orang yang penyegan. Dan kebaikan itu ab'adal khair ala ahli al-kasal, sangat jauh daripada orang yang ahli al-kasal, orang yang pemalas. Kebaikan al-khair sangat jauh, ba'id, jauh daripada orang yang malas. Orang yang malas ni kebaikan lari daripada dia. Siapa sebut Imam Ibn Wardi rahimahullah. Sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita doa, hindarkan diri kita daripada penyakit kasal ataupun pemalas. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tu doa tu Nabi ajak kita tu, baca 3 kali selepas subuh dan selepas asar, pagi petang. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal.
Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan. Dia ada dalam maksurah doa tersebut. Tadi dalam tanyalah ustaz, tajuk bagi tadi rakaman tu hak yang bulan lepas tayang pagi tadi dengan Ustaz Ilyas Ismail, tengok tadi. Kemudian habis dia live tu, saya buat rakaman dengan Ustaz Jafri Abu Bakar, tajuknya Jalan Cepat ke Syurga. Salah satu soalan yang kami terima tadi ni kira bocor ni. Tak sempat nak tengok lagi kan, saya dah cerita dah. Tak apalah, kira halal lah. Ada amalan yang ada penonton tanya. Saya tak ingat siapa yang tanya. Saya rasa Kak Mar kot ada. Kak Mar duduk sini. Orang Seremban kan? Seremban 2. Tak jauh lah tu. Jadi orang Negeri Sembilan ni tera-tera yang soalan ni. Tenang baik. Dia tanya soalan tentang ada tak wirid yang walaupun simple tapi boleh bawa kita masuk syurga. Wirid tu kan? Wirid ke zikir ke doa. Kemudian Ustaz jawab iaitu membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah ataupun wa bi Muhammadin rasulah. Tu yang pendek. Baca tu 3 kali pagi dan petang. Tu baru satu. Ada yang nombor 2, soalan lain tak cerita dah malam ni. Nanti orang tak tengok lah semua. Semua cerita dah hari ni kan. Benda tu nak tayang bulan depan. Tu nak baik. Habis. Jadi Rasulullah ada Sayyidina Muhammad, tuntutlah ilmu dan janganlah jadi orang yang malas. Baik. Bila sebut menuntut ilmu pun ada soalan juga tadi. Tak apalah, kena cerita juga. Itu Ustaz, tadi ada soalan tentang jalan untuk ke syurga ialah menuntut ilmu. Yang Nabi sebut tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Man salaka macam mana di situ? Man satarallahu bihi, macam mana? Man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Mu teringat tengok muka Abang Zul ingat. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, dia ada banyak versi tu. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Taala menginginkan baginya kebaikan, yufaqihu fid din, nescaya Allah akan jadikan dia faqih, orang yang reti dalam agama. Macam mana nak reti? Kena duduk dalam majlis ilmu, kena belajar. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, bermakna Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Antaranya kelebihan yang lain Nabi sebut, malaikat menghamparkan sayap kan bagi orang yang menuntut ilmu. Didoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa dia. Siapa yang doa tu? Malaikat yang doa. Kenapa dalam hadis sebut melebarkan sayap ataupun mengepakkan sayap? Ulama bahas hadis tu, antaranya kata guru kami sebut, kalau kita bagi contoh anak ayam ataupun burung kan, kalau dia ketakutan atau kesejukan, di mana tempat berteduh paling nyaman untuk dia? Bawah kepak ataupun sayap ibunya. Betul tak? Tak percaya balik tengok ayam yang ada anak kecil-kecil. Betul tak? Sebab tu bila kita duduk ni, malaikat kepakkan kita, seolah-olah kita tu seperti anak ayam tu. Bukan kita tu jadi anak ayam, tapi nak bagi gambaran tu. Sejuk, tenang, nyaman dengan rahmat dan juga doa keampunan daripada malaikat mendoakan kita. Sebab tu kita kena rasa sedih dan simpati orang-orang yang tak duduk dalam majlis ilmu. Kesian pada mereka. Kena kempen lagi, dakwahkan lagi, ajak ramai-ramai datang. Abang Zul, asyik muka sama tak ada orang lain dah. Asyik Abang Zul je kan, contoh. Orang lain pula bagi contoh orang lain pula. Kita kena ajak ramai. Macam Ustaz, macam mana nak ajak? Dah ajak dah, dia tak nak datang juga. Doalah, doa yang terbaik insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Kami di rumah pun dengar suara Ustaz kuat speaker.
Apa faedah buat masjid dengan surau? Sebab kita nak suruh orang datang berkumpul, nampak tu lambang penyatuan dan perpaduan kita. Betul tak? Nak mensyiarkan itu. Baik. Jadi Rasulullah SAW Muhammad menuntut ilmu. Jadi banyak kelebihan. Antaranya malaikat menghamparkan sayap merahmati orang yang menuntut ilmu, mendoakan keampunan untuk dia. Bahkan ikan-ikan di air juga mendoakan keampunan, kata Nabi SAW, untuk orang yang menuntut ilmu sehinggalah dia keluar daripada majlis tersebut. Betul tak? Orang yang duduk dalam majlis ilmu dimakbulkan doa dan juga hajat dan juga impian dia, apa yang dia nak. Segala ni hanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ani doa duduk dalam majlis ilmu dalam hati lintas. Ya Allah, bagilah sahabat-sahabat aku juga datang dalam majlis ilmu. Bagilah keluarga aku faham ilmu, ya Allah. Minta doa. Yang mana suami tak datang, minta doa, ya Allah, dalam hati. Bagilah suamiku datang, ya Allah, dalam majlis ilmu, supaya dia buat sesuatu amal itu berdasarkan ilmu yang sahih. Sudah? Baik. Baik, seterusnya. Ilmu yang wajib dipelajari ada 3. Disebut fardu ain. Biasa dengar kelas fardu ain kan? Kelas fardu ain. Baik. Jadi Allah SWT sudah masih sikit lah tak cerita. Nanti kalau ada kesempatan saya akan sebut sedikit kelebihan guru. Bagaimana memuliakan guru. Saya ambil sedikit daripada kitab-kitab, antaranya ta'lim dan sebagainya. Baik. Kadang-kadang setengah orang dia dah lama khidmat guru tetapi masih gagal mengadaptasikan, mengaplikasikan bagaimana cara menghormati guru dan ulama. Sayanglah, dia dah duduk dengan ulama tapi masih lagi belum pandai mengkhidmatkan ulama tersebut. Sayang. Sebab apa? Patutnya dia boleh dapat banyak kelebihan, tapi sebabkan dia kurang ajar ataupun melakukan sesuatu yang mencemarkan nama baik guru dan sebagainya, menyebabkan hilang dia punya barakah dia bersama dengan guru. Sebab itu penting. Antaranya apa? Selfie dengan guru. Kami dilarang oleh Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki, selfie dengan guru. Suah foto dia panggil. Syekh Nuruddin sangat tegas dalam bab itu. Cuma setengah situasi dia ada juga membenarkan. Misalnya mungkin waktu tu santai dan dia pun mungkin orang yang baru datang tu belum faham, jadi dia bagi je. Tapi kalau ikut adab dan juga akhlak, kurang elok, kurang sopan. Sebab apa tak boleh selfie, Ustaz? Sebab bila kita selfie, muka kita akan duduk depan guru. Kita akan membelakangkan guru, betul tak? Betul tak? Kita akan belakangkan guru kan? Guru duduk sini, kita selfie kat depan. Itu yang pertama. Kan tak elok membelakangkan guru. Apatah lagi kita membelakangkan ibu bapa kita. Lagi tak elok. Kalau nak, suruh ayah kita selfie. Kan? Ayah tu umur 89, minta tolong selfie. Kan contoh. Tak elok selfie. Yang itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kerana muka kita lagi besar daripada muka guru. Muka guru tu kecil je, macam semut di belakang, jauh. Kan? Jadi tak elok. Itulah. Jadi yang mana yang dah terlopeh dah tu, minta tolong delete semula. Ataupun edit lah, bagi besar sikit kan. Buatlah macam mana pun. Ataupun minta lah redha daripada guru kita. Baik. Seterusnya, Nabi SAW menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang pertama, wajib kita belajar tauhid. Wajib kita mengenal Allah. Zat yang wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan. Itu kita belajar dalam sifat 20. Salbiyahnya, ma'aninya, ma'nawiyahnya. Sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan yang harus bagi Allah. Ada berapa? 1. Menjadikan mungkin dan tidak menjadikan mungkin. Itu kita belajar dalam rukun iman kan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Rasul, apa sifat yang wajib bagi Rasul? 4. Yang mustahil bagi Rasul 4. Yang harus 1. Semua sekali 9. Itu nak? Dah azan kan? Kita azan dulu kan? Macam mana? Azan dulu lah, insyaAllah. Kita berhenti rehat seketika.
اللهم صل على سيدنا اللهم رب هذه هذه سيدنا محمد والشرف والدرجات العالية وبعث المقام إنك لا تخلف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Ibu-ibu, ayah-ayah saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sikit lagi, baik. Jadi yang pertama, wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila sebut tentang ilmu ni, kalau kita tengok kata-kata dari satu orang ulama disebut, iaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, dia orang Malabar. Disebut dalam kitabnya Manzumatu Hidayatil Azkiya, dia kata ada 3 bahagian kita kena belajar ilmu yang fardu bagi orang yang mukallaf ni. Iaitu yang pertama, ilmu yang mengesahkan akidah. Itu kita mengaji sifat 20 tu. Untuk mengesahkan akidah kita. Sebab banyak akidah yang batil yang diajarkan, banyak. Yang sesat ni. Cukup banyak. Muncul macam-macam ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Itu dah, baik. Nama lama ada, nama baru ada, semua ada. Dan moden kan. Apa tau nak sebut, tak erti kan. Dia ada banyak isma tu, ma tu. Liberalisme, sekularisme, apa lagi ya? Pluralisme, asma. Asma tu penyakit ke? Yang upah wangguk. Saya gurau aja, asma tu penyakit. Bila banyak sangat ma saya pun jadi pening. Jadi asma lah ustaz. Letih. Banyak sangat. Tu. Hati-hati lah. Islam lah, tak payahlah nak plural kan. Dia ada lagi Islam plural. Kan. Kita dengar pun sedap pula tu kan. Jangan ikut. Tu nah, menyamakan semua agama ni kita sama aja. Tu nah, beribadah kepada Tuhan yang satu. Cuma cara yang berbeza dia kata. Tu plural tu. Ustaz, walaupun dia tak macam kita, tapi dia ada juga ibadat, tapi cara dia, tapi dia sembah Tuhan yang sama macam kita. Tak boleh. Tu pluralisme lah tu. Hati-hati. Banyak lagi lah sekularisme. Sekularisme mengasingkan agama daripada kehidupan.
Saya nak bersukan Ustaz, bukan nak berceramah. Ustaz nak berceramah, nak ajar saya pula cara nak main bola. Saya bukan ajar abang cara main bola. Saya pesan abang tutup aurat main bola. Ya, dan masalahnya saya bersukan. Bukan saya nak semayang. Masalahnya abang nampak paha tu, orang duk tengok. Dia lah saya bersukan. Yalah sukan, tapi jangan tinggalkan perintah Allah. Kan tutup aurat tu kan perintah Allah. Nanti saya pergi masjid, saya pakai belekat dia kata. Nampak dia telah terpengaruh dengan pemikiran sekularisme. Mengasingkan agama. Dia menganggap yang agama tak boleh campur dengan kehidupan. Kehidupan lah. Agama dekat ibadat je lah. Masjid, surau, puasa apa semua dia kata. Nampak dia terpengaruh dengan meresapi minda dia. Sekular. Jadi baik bahaya tu. Di Turki pernah berlaku keadaan di mana pelajar yang Muslim bila masuk aja dekat pintu sekolah ada banner besar tulis. Pengetua yang tulis. Tidak boleh sebarang bentuk elemen agama dipamerkan dan dibawa masuk ke sekolah ini. Jadi semua pelajar yang pakai tudung orang Muslim dikena buka tudung. Sebab tudung tu juga dianggap sebagai elemen atau entiti agama. We as a Turkish, we have to give dia kata apa, kesaksamaan pada semua. Tak boleh ada unsur agama apa dia kata. Bukankah itu sekularisme? Ya. Songkok lagi tak boleh pakai. Mereka pada waktu itu mengharamkan tarbus tu yang Piramli pakai tu, tarbus. Cerita 3 Abdul tau. Tarbus. Cerita tu sebenarnya sindiran juga sebenarnya kepada kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Last kali aku ada keluar lagu anak yatim. Tahu anak yatim? Tolong kami, bantu kami. Ingat tak lagu tu? Kan, betul tak? Dia berjalan slow dengan Pak Syekh di depan kan. Muka Haji Bakhil, suara Piramli. Saya ingat semua cerita tak? Pakai tak jadi ceramah saya duduk kat surah An-Nur ni. Kerja duduk terinuk cerita Piramli je. Saya nak bagi tahu tu falsafah di sebalik filem tu. 1924 Turki jatuh kan, kerajaan Turki Uthmaniyah. Ni tahun 2024 akan genap 100 tahun. Tuan-tuan dah bersedia belum? Sedia untuk apa tu Ustaz? Pandang faham-faham lah sendiri. Hampir genap 100 tahun. Bulan April kalau saya tak silap. 1924. Nabi nak sebut, bila kerajaan Turki Uthmaniyah tumbang, umat Islam telah kehilangan negara. Banyak tempat yang dirampas. Turki sendiri pun banyak kawasan yang telah diserahkan kepada negara luar. Jadi orang Islam ni seperti anak yatim. Seperti anak ayam kehilangan induk. Lala sekali jumpa pejabat amat nispu. Kan? Apa ayah anda marah? Tidak. Seronok. Duduk bersila bawah. Bagi free kan. Sebagai ihsan. Ihsan. Main-mainlah duduk ambil. Dapat pun sebab ihsan. Betul tak? Tu cerita tu. Sebab tu dalam cerita tu digambarkan juga negeri Isketam bola dekat Isketam batu. Kan ibu negara Turki kan Istanbul. Nama dulu Islambul. Tuan-tuan, tu sejarah saja cerita kat tuan-tuan sikit. Bagi geram. Bila geram tu balik cari ya. Kan? Sebab tu penting. Dalam Quran banyak diceritakan tentang sejarah. Tu dalam Quran ada surah Al-Qasas. Surah kisah-kisah. Kalau tak penting, kenapa dalam Quran? Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Harun berhadapan dengan Fir'aun. Dalam Quran, kisah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Isa AS, kemudian Nabi Ibrahim menentang dengan Namrus dan juga bala tenteranya. Ada kisah Nabi SAW. Banyak kisah dalam Quran. Sebab penting Allah Ta'ala peringatkan kita, bubuh dalam Quran. Tapi ada orang marah bila sebut sejarah. Apa sejarah? Tak payahlah nak kenang-kenang lagi kan? Barang yang lepas tak usahlah dikenang, dia kata. Bukan masalah kenang, sebab we have to learn from our history. Siapa yang melupakan sejarah, maka dia akan mengulanginya. Sebab tu kena beringat. Baik. Tu habis. Jadi sejarah ni dia masuk ilmu yang mana? Dia masuk, kata Imam Ghazali, dia masuk kategori ilmu yang mubah ataupun ilmu yang harus. Kesusastraan, sejarah, itu semua ilmu yang harus kita belajar. Baik. Kemudian ada ilmu yang mahmudah, ilmu yang mazmumah, dan ada ilmu yang mubah harus. Itu menurut perspektif sudut pandang Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya. Ilmu yang mahmudah apa? Ilmu perubatan, ilmu ekonomi dan lain-lain.
Tu ilmu yang baik kan kita belajar. Kalau tak ada orang yang belajar dan menguasai ilmu ni, masalah juga. Manakala ilmu yang mazmumah, sepertinya sihir, tangkal, meramal nasib dan sebagainya, nujum disebut. Ni semua ilmu yang haram kita belajar, tak boleh. Tapi ustaz, kita nak sihir ni orang jahat ustaz, biar padam muka dia. Siapa dia? Tu presiden tu Israel tu. Tak boleh guna sihir. Melawan kejahatan, menggunakan kejahatan tak boleh. Kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Tu kaedah fiqh tu. Baik. Jadi penting sejarah? Penting. Jadi yang pertama, wajib kita mengenal Allah. Yang kedua, kita belajar ilmu yang disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menjadikan ibadah kita menjadi sah. Fiqh tu lah. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat ada 4. Siapa yang nak jual beli, dia kena tahu fiqh jual beli. Yang nak berniaga ke, orang yang nak beli ke, dia kena tahu walaupun secara asas. Kalau tidak, dia buat sesuatu benda yang dalam jual beli tu, transaksi tu mungkin ada terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Riba, benda-benda yang gharar, ketidakpastian dan sebagainya. Contoh. Baik, tu. Kita nak puasa, kita kena tahu perkara yang membatalkan puasa, syarat-syarat puasa dan sebagainya. Cara nak niat puasa. Kemudian nak semayang lagi lah solat. Minggu lepas saya buat program tahsin ibadah, tahsin solat kat sekolah. Saya bawa beberapa orang fesi bawah saya ni pergi ceramah di sekolah. Di minggu depan ni, hari Khamis ni ada lagi sekali. Kita buat 5 jam tahsin solat. Allah, kesian ibu sekalian yang tak pandai baca Fatihah pun ramai lagi. Macam mana dia semayang? Pelajar sekolah Ustaz, tingkatan pun dah besar, tingkatan 1, tingkatan 3. Sedih lah tuan, sedih. Macam mana tu? Itu dah baik. Jadi kena belajar lah. Perkara yang membatalkan semayang, rukun semayang. Itu dah, wudu. Bab taharah lagi lah. Cara nak pergi istinja. Itu dah, saya tanya semua, saya tanya. Dan yang ketiga, ilmu yang menjadikan hati bersih. Wajib kita belajar, namanya ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Tazkiyatun nafs. Jadi 3 ilmu ni yang wajib kita belajar. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Jadi terima kasih pada semua yang hadir pada malam hari ini. Saya nak minta doa tuan-tuan, insya-Allah pada bulan Januari tuan-tuan, saya dengan Ustaz Dai Aiman kita akan buat kembara ataupun umrah Isra' Mi'raj, insya-Allah. Mungkin ada yang perasan saya ada post dekat Facebook saya, kat WhatsApp saya, pada bulan 31 Januari, iaitu hampir dengan bulan Rejab. Jadi bila sampai di Mekah, insya-Allah kita merasai pengalaman umrah dalam suasana musim Isra' Mi'raj. Dan masih lagi pada musim sejuk, tuan-tuan. Tu rezekilah. Plan asal kita kalau boleh nak pergi Baitul Maqdis, barulah rasa Isra' Mi'raj tu. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Tapi ala kulli hal, konflik pun masih belum selesai sekarang. Kita doa yang terbaiklah mudah-mudahan. Jadi minta doa ibu sekalian, kita pergi dan pulang dengan selamat. Dan ada lagi sikit lagi kekosongan, berapa belah lagi saya tak ingat. Kita bawa eksklusif 2 bas saja. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nak pergi, insya-Allah saya alu-alukanlah. Sebab kali ini pengalamannya mungkin berbeza daripada umrah yang kita pernah buat ataupun travel lain buat. Kita nak buat maulid juga dekat sana, dan juga daurah khas kitab Isra' wal Mi'raj, iaitu yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Fatani, Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj. Jadi siapa yang ada rezeki yang nak pergi, insya-Allah saya tinggalkan flyer kat Abang Zul lah. Nanti Abang Zul ambil lah, bagi-bagi tengok apa yang patut, insya-Allah. Kita tempat Abang Zul pernah pergi umrah. Pernah ziarah tak makam Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir? Tuan tahu tak dekat mana kubur Sumayyah dengan keluarga dia? Saya pun bila tanya dengan guru saya, baru saya tahu rupanya dekat dengan dataran Masjidil Haram juga. Tu cuma telah detailkan. Cuma bila kita pergi, kita tak tunjuklah dekat polis tu lagi. Malaysia roh dia halau kita pula kan. Kita pergi senyap-senyap lah. Tu wanita pertama dan sahabat yang syahid dalam Islam. Tu Ummu Ammar bin Yasir, namanya Sumayyah. Kita akan tunjuk dekat penjuru, kalau saya tak silap, menghala ke Ma'lah. Ma'lah ada kubur Sayyidatina Khadijah.
Isteri Nabi, insya-Allah kita akan ceritakan. Biar balik ni biar bengkak mata menangis. Sebab kita nak pi menghayati ibrah tu insya-Allah. Usulana baik. Dan di Madinah of course kita akan sampaikan salam pada Nabi SAW, ahli keluarga baginda dan juga seluruh warga Baqi. InsyaAllah kita akan sama-sama dekat sana. Jadi saya akan mengalu-alukanlah tuan-tuan yang mana yang nak join sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita menjejakkan kaki ke tanah haram. Amin insyaAllah, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawaltar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Suriya, fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.